Wahai orang yang menuntut ibadah, telah memberi taufik Allah Ta'ala akan kami dan akan kamu dengan taubah. Kerana yang demikian itu dua perkara. Aqabah yang kedua, yakni halangan yang kedua, ialah mengenai taubah. Yang pertama dahulu mengenai ilmu. Dalam melakukan ibadat kepada Allah Ta'ala mesti kena ada ilmu. Maka berdasarkan ilmu, amalan yang berdasarkan ilmu menyebabkan amal ibadat kita akan diterima oleh Allah. Maka ibadat yang berdasarkan ke atas kejahilan akan ditolak oleh Allah. Kemudian halangan yang kedua pula yang menyebabkan seseorang tadi tidak sampai kepada Allah, maka dia kena lalu halangan yang kedua. Halangan yang kedua ataupun aqabah yang kedua ialah mengenai taubah. Yang ini kena bertaubat kepada Allah Ta'ala. At-taibu minaz zambi kaman la zambalah. Orang yang bertaubat daripada dosa seperti ia tidak ada dosa. Maka kemudian wajib atamu wahai orang yang menuntut ibadah, wahai orang yang melakukan amal ibadat, wajib ke atas kamu bertaubat. Wajib ke atas kamu bertaubat kepada Allah Ta'ala. Maka tidak dapat tidak, kita mesti bertaubat. Bertaubat ini bagi orang yang melakukan dosa. Adapun kita banyak buat dosa pada Allah, boleh jadi tiap-tiap hari kita buat dosa pada Allah. Tetapi Allah Ta'ala beri nikmat pada kita tiap-tiap hari. Ibadat kita buat sikit, nikmat Allah Ta'ala beri banyak kepada kita. Maka sebagai orang yang beriman, yang melakukan ibadah, hendaklah taubat kepada Allah Ta'ala, bertaubat. Maka dia kata telah memberi taufik Allah Ta'ala akan kami dan akan kamu dengan taubat. Yakni moga-moga Allah Ta'ala memberi taufik, pertolongan untuk kita melakukan taubah kepada Allah. Kerana ramai yang buat maksiat tidak bertaubat pada Allah, ramai yang buat dosa tidak kembali kepada Allah. Maka taubat ini yakni kembali kepada jalan, kembali kepada Allah Ta'ala. Lebih-lebih lagi setelah melakukan dosa yang besar. Maka tidak dapat tidak kita memohon kepada Allah, moga-moga Allah Ta'ala memberi taufik. Taufik ni maknanya pertolongan Allah Ta'ala dalam melakukan ibadah kepada Allah. Jadi moga-moga Allah Ta'ala beri kekuatan, beri pertolongan kepada kita supaya kita mampu bertaubat ataupun kita boleh bertaubat kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala Maha penerima taubat. Sehingga kan diceritakan ada orang yang telah membunuh 99 orang membunuh. Maka ditanya pada orang, bolehkah saya bertaubat? Orang tu kata, kerana banyak sangat kamu bunuh orang, maka Allah Ta'ala tak terima taubat kamu. Maka orang tu terus membunuh. Membunuh orang. Cukup siapa? 100 orang. Bilang 99, cukup 100. Kemudian setelah membunuh 100 orang, dia pun bertanya pada seorang lagi, orang lain pula, bolehkah dia bertaubat? Maka kata orang tadi, boleh, dengan syarat kamu keluar daripada kampung ni, keluar daripada tempat yang jahat, pergi pada tempat yang baik, keluar daripada kampung ni, pergi bertaubat di satu tempat yang lain. Maka dia ni orang yang telah membunuh 100 orang, 100 nyawa, bukan seorang dua bunuh, 100 nyawa membunuh. Kemudian keluar daripada kampung tadi, dalam perjalanan tak sempat bertaubat, mati di tengah jalan. Maka bila mati di tengah jalan, berlaku pergaduhan dua ataupun perbalahan dua malaikat. Bukan gocoh, bersisih pandangan. Bersisih pandangan. Kata malaikat azab nak masuk dalam neraka, kata malaikat rahmat nak masuk dalam syurga. Maka Allah Ta'ala suruh kira, suruh ukur jarak mana yang paling dekat. Adakah jarak daripada kampung yang dia tinggal tadi, ataupun kampung yang dia nak pergi bertaubat tadi, mana yang lebih dekat? Apabila diukur, kampung yang dekat dia nak bertaubat tadi lebih dekat, maka Allah Ta'ala ampunkan dosa dia, walaupun dia telah membunuh 100 nyawa, 100 orang. Maka kita hendaklah banyak bertaubat kepada Allah Ta'ala. Nescaya Allah Ta'ala akan mengampunkan dosa-dosa kita kalau kita benar-benar bertaubat pada Allah. Jadi bila nak bertaubat pada Allah, biar hati kita tulus ikhlas pada Allah. Jangan main-main taubat. Ramai mana orang yang bertaubat, kadang-kadang dia bertaubat setelah tidak mampu buat maksiat. Tak boleh nak buat maksiat baru nak bertaubat. Selagi mana ada kemampuan nak buat maksiat, lagi tu tidak bertaubat.
Setelah tak arak nak berjalan dah, nak pergi tempat minum arak tak mampu nak pergi dah, nak pergi tempat berjudi tak mampu nak pergi dah, masa tu dah sakit dah, tak boleh nak bergerak, baru nak bertaubat pada Allah. Orang yang macam ini dikira tidak bertaubat kepada Allah Ta'ala. Maka tidak dapat tidak, kita kena taubat pada Allah. Biar sentiasa berazam dalam hati, tambah dah buat maksiat, tambah dah buat perkara-perkara mungkar, dan nak kembali pada Allah dan bercita-cita nak meninggalkan perbuatan yang telah kita lakukan dahulu, perbuatan yang jahat, perbuatan yang buruk, perbuatan yang berdosa di sisi Allah Ta'ala. Cukuplah dengan kejahatan yang kita buat, Allah Ta'ala Maha Pengampun, hendaklah bertaubat. Tapi ingat, lan yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha, dan Allah Ta'ala tidak mengakhirkan dia. Siapa masa ajal tak akhir, jangan menangguh-nangguhkan taubat. La ta'jal amalaka ila ghadin, jangan kamu tangguh amal kamu kepada besok hari. Maka selagi mana kita dikandung, ada nyawa di kandung badan, lagi tu hendaklah bertaubat. Dua keadaan taubat tidak diterima. Yang pertama, ketika nyawa duduk dekat halqum. Nyawa kita duduk kat halqum dah, nyawa kita nak keluar dah, nak berpisah daripada jasad kita. Masa ketika tu baru nak bertaubat, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya Firaun yang sangat memusuhi Nabi Musa alaihissalam dan sangat sombong sehingga mengatakan ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhanmu yang maha tinggi, dengan angkuh dan sombongnya. Firaun menentang Allah dan juga Rasul. Tetapi apabila Allah Ta'ala menunjukkan mukjizat Nabi Musa alaihissalam, Nabi Musa memukul dengan tongkatnya lautan, terbelah lautan menjadi beberapa lorong. Bila jadi beberapa lorong, maka Firaun pun masuk dalam lorong tadi. Bila masuk dalam lorong tadi, bila sampai di pertengahan lorong, tiba-tiba laut tadi terkatuk balik. Yang terbelah jadi terkatuk. Bila terkatuk, matilah dia. Sebelum dia nak mati tadi, dia punya dalam tubuh dia ni, orang-orang dah putus habis dah, nyawa dekat halqum dah. Dia pun berkata, aku beriman dengan Tuhan Musa dan Harun. Masa tu nyawa duduk dekat halqum dah, dia pun bertaubat pada Allah. Maka nyawa duduk dekat halqum, taubat tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selagi mana ada kekuatan nak buat amal ibadat, selagi mana ada keinsafan, rasa ada hati nak bertaubat kepada Allah, jangan menangguh-nangguhkan taubat. Yang kedua, taubat tidak diterima apabila matahari naik belah barat, jatuh belah timur. Yang selama ni matahari naik belah timur, jatuh belah barat. Tetapi apabila matahari naik belah barat, bila jatuh je belah timur, naik belah barat tadi tidak memberi manfaat yang iman dia dan juga amal ibadat dia, termasuk taubat kepada Allah. Siapa yang bertaubat ketika tengok matahari, tunggu matahari naik belah barat, baru rasa terkejut, baru rasa nak bertaubat, taubat ketika itu tidak memberi manfaat, maka tidak dapat tidak, kenalah bertaubat pada Allah. Siapa yang bertaubat tapi dengan syarat betul-betul ikhlas pada Allah. Zaman Nabi Musa ada orang yang sangat-sangat jahat, tetapi apabila dia bertaubat kepada Allah, Allah Ta'ala ampunkan dia. Dia mengatakan, ya Allah, aku tidak ada orang lain dah kecuali-Mu. Aku tidak ada tempat bergantung dah kecuali-Mu saja, ya Allah. Aku adalah hamba-Mu dan Engkau adalah Tuhanku. Maka Allah Ta'ala terima taubat dia. Allah Ta'ala kata pada Nabi Musa, wahai Musa, tolong mandikan mayat dia, tolong uruskan mayat dia. Nabi Musa pergi tengok mayat siapakah yang dimaksudkan oleh Allah Ta'ala itu. Tiba-tiba didapati mayat seorang yang sangat jahat, yang terkenal jahat. Maka Nabi Musa kata, ya Allah, orang ni orang jahat. Allah Ta'ala kata, benar wahai Musa, dia jahat. Tetapi dia telah bertaubat kepada aku, yakni telah bertaubat kepada Allah. Dan dia mengatakan bahawa dia tidak ada orang lain, tidak ada tempat pergantungan, hanya Allah Ta'ala. Aku adalah Tuhan yang maha pengampun lagi maha pengasih. Maka aku adalah Tuhan kepada hamba yang tidak ada orang lain kecuali aku. Maka dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita memang banyak dosa, kita mengaku banyak dosa. Bukti kita banyak dosa ke mana?
kita banyak dosa ni, kita menjadi berat nak buat amal ibadat. Itu bukti kita banyak dosa. Kalau kita kurang dosa, mudah aja, lembut aja hati kita, tubuh kita pun lembut. Hati cepat ingat pada Allah. Lepas tu hati pula yang tubuh badan mudah nak buat amal ibadat dan sentiasa mengingat di kematian. Tapi kita tak, hati kita keras sebenarnya. Keras, tak ada rasa apa-apa. Tengok orang mati tiap-tiap hari, dengar orang mati tiap-tiap hari, tak ada rasa apa-apa. Tak ada rasa apa-apa. Tiap-tiap tahun nyawa kita, umur kita semakin meningkat. Kita kau dekat dengan mati, kau tiap awal tahun kau sambut tahun baru. Semakin kau seronok. Tak ada benda. Dan ibadat tak berubah-ubah. Kalau dulu-dululah, kalau sembahyang lambat lah tu. Tak ada berubah-ubah. Kalau dulu tak baca Quran, apa sekarang tak baca Quran. Ada setengah tu dulu ngena, leni tak ngena. Jadi kau berat pun ada. Jadi nak beritahu, membuktikan bahawa kita ni banyak dosa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tidak dapat tidak orang yang banyak dosa macam kita, kenalah banyak bertaubat kepada Allah Taala. Moga-moga Allah Taala memberi kekuatan kepada kita untuk melakukan taubat kepada Allah. Malam-malam nak tidur istighfar pada Allah. Dalam hati azam sama, tambah dah buat perkara-perkara mungkar, tambah dah nak ubah dah. Dulu lain, sekarang lain. Dulu tak belajar, sekarang belajar. Dulu buat dosa tak ada apa-apa, ni buat dosa rasa takut je. Dulu muda, ni tak muda dah. Maknanya rasa takut pada Allah, ingat kepada Allah Taala. Maka dia kata, dan kerana yang demikian itu menuntut kepada dua perkara. Kena ada dua perkara untuk kita mendapat taufik kepada Allah dalam bertaubat kepada Allah. Yang pertama, supaya hasil bagimu taufik bagi taat, pertolongan Allah Ta'ala dalam melakukan taat, bahawasanya celaka dosa itu mempusakai hirman. Maknanya dosa ini mempusakai hirman. Apa makna hirman? Hirman itu menegah taat. Yang pertama kena faham, yang jadi kita payah buat amal ibadat adalah disebabkan dosa. Dosa ini mempusakai tegahan buat amal ibadat. Dosa ini menyebabkan kita tak mampu nak buat amal ibadat kepada Allah Ta'ala. Boleh jadi tak mampu. Tengok dah Quran, tak berasa nak buka saja. Mari surat khabar je, buka selalu. Nak majalah pula. Wanita hari ini, buka lalu. Ada majalah wanita? Tak ada orang rancangan TV ada. Tak apalah, tapi nak beritahu hati kita ni, yang biasanya keras ataupun payah nak kembali pada Allah, maka tidak dapat tidak bertaubat. Dan kita kena tahu, dosalah yang menyebabkan tertegah kita nak buat amal ibadat kepada Allah. Jadi payah nak buat amal ibadat. Ini jawapan yang selama ini kenapa kita ni payah nak buat amal ibadat pada Allah. Jawapan dia banyak dosa. Jawapan dia kita banyak dosa pada Allah. Rasa tak semangat buat amal ibadat kerana dosa yang ada pada kita. Dosa ni menegah nak buat amal ibadat kepada Allah Ta'ala. Kerana dosa dan taat tidak boleh bersekali duduk. Tak boleh sekali duduk. Dia hak dosa-dosa, pahala-pahala, ibadat-ibadat. Maka yang menyebabkan kita payah nak buat amal ibadat adalah dosa. Oleh kerana itu, naklah menjauhkan diri daripada dosa. Kita kata mana kita ni payah nak bangun semayang malam, TV tak tinggal-tinggal. Kalau tengok apa TV? Kus-kus hatahidil pagahi. Maknanya dia tengok sama, mana dak payah sangat ni, dak payah sangat nak semayang malam. Sebab kita tak tinggal lagi dosa. Kena tinggalkan dosa. Orang apa kata? Dia kata, ustaz, kita ni manusia, tak boleh lari daripada dosa. Nak lari ke mana pada dosa manusia? Kita nak beritahu, ya memang kita tak boleh lari daripada dosa. Yang dimaksudkan tidak boleh lari daripada dosa adalah dosa kecil. Dan dosa kecil itu boleh dihapuskan.
Dengan cara macam mana? Dengan cara memperbanyakkan istighfar. Banyak istighfar pada Allah, minta ampun kepada Allah setiap kali lepas sembahyang, setiap kali baca Al-Quran, setiap kali berzikir, setiap kali berdoa. Banyak-banyaklah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan dihapuskan dosa-dosa kita. Dan banyak ibadat-ibadat yang menunjukkan bahawa dosa kita dihapuskan oleh Allah. Contohnya dengan kita mengambil air sembahyang. Bila ambil air sembahyang, setiap titisan air sembahyang ni, setiap titisan air sembahyang tu gugur air tadi bersama gugurnya dosa-dosa kita. Begitu juga orang baca Quran. Orang baca Quran, lidah dia keluar menyebut nama-nama Allah, kalam-kalam Allah, maka gugur dosa-dosa mereka. Begitu juga orang yang keluar daripada rumah, pergi tempat-tempat ibadat, setiap langkah tadi dihapuskan dosa-dosa. Dihapuskan dosa. Jadi tidak dapat nak jadi orang yang taat kepada Allah, tinggallah maksiat. Jadilah jangan buat maksiat. Tinggallah dosa. Ingat perkara ni dosa, dan dosa ini menyebabkan neraka, maka tinggalkan dosa. Tinggalkanlah dosa. Maka dia kata yakni menegak taat dan mengiringi khizlan. Apa makna khizlan ni? Khizlan ni nak kata benda malah. Malah je dak nak buat amal ibadat. Itu kita panggil khazlan, nak senang. Ataupun dia kata sini tiada kuasa mengerjakan dia, yakni tak mampu nak buat amal ibadat. Malah duduk dalam majlis ilmu ni, duk dengar-dengar, balik lagi nak ngaji duduk dengar kuliah. Balik lagi nak ngaji Balik rumah bukan je buka Quran, dia buka TV tak bagus. Kadang-kadang buka majalah, kadang-kadang buka surat khabar. Dan mana Quran? Allah malahnya lah nak buat amal ibadat. Sebab apa? Jawapan dia pun sama, sebab dosa. Hari ni dosa, hari ni nak beritahu. Kalau zaman dulu lari daripada dosa, orang duduk jauh-jauh. Duduk dalam rumah, telah tak keluar daripada rumah. Sekarang ni duduk dalam rumah, dosa. Keluar daripada rumah, lagi dosa. Jalan jauh-jauh, lagi parok dosa. Tak nak lari kita hari ni. Banyak dosa. Keliling kelalang kita banyak dosa. Kecuali bagi orang yang benar-benar jaga, yang dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dia kata, dan bahawasanya tambatan dosa menegahkan daripada berjalan kepada taat. Maknanya dosa-dosa yang ada pada diri dia, yang menyebabkan dia payah nak buat amal ibadat kepada Allah. Firman Allah Ta'ala, bala man kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khati'atu wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Bahkan ketahuilah bahawa man kasaba sayyi'atan, siapa yang buat jahat ni buat dosa. Man kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khati'atu, kemudian kehidupan dia dilingkupi dengan kejahatan, maka dia adalah ahli neraka. Kadang-kadang dia tak sedar dia buat jahat. Dia buat dosa, dia tak sedar. Kadang-kadang dia buat dosa, dia berasa dia buat apa-apa tu selamat dia daripada ancaman Allah. Cukup dah dosa. Dia tak belajar, duduk rumah je, dia cari orang. Dia tak cari orang, dia duduk rumah saja. Tapi dia tak belajar agama, berdosa kerana tak belajar. Kemudian dia tak belajar dah, bertahun-tahun tak belajar. Wa ahatat bihi khati'atu, dia rasa sedap dengan keadaan dia macam tu. Maka sebenarnya kehidupan dia dilingkungi oleh dosa. Buat amal ibadat dalam keadaan tak ada ilmu pun dosa juga. Duduk dalam keadaan jahil pun dosa juga. Maka tidak dapat kita kena bertaubat kepada Allah Ta'ala.